Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. InsyaAllah pada kali ini kita akan bicarakan dalam kuliah yang ketiga tentang topik komunikasi Islam. Komunikasi Islam merupakan satu istilah yang sering digunakan bagi menggambarkan satu bentuk komunikasi yang teraskan kepada wahyu dan dia adalah lawan kepada komunikasi barat. Ia juga dengan istilah-istilah yang lain seperti istilah psikologi Islam, ekonomi Islam, polisi Islam dan semua yang dikaitkan dengan Islam. Persoalannya, adakah komunikasi yang dilakukan ataupun yang dikemukakan oleh barat itu merupakan komunikasi yang tidak Islam, hanya yang dikemukakan oleh umat Islam saja, ataupun yang ada teraskan kepada Quran sahaja dianggap sebagai suatu komunikasi Islam, atau bagaimanakah yang dimaksudkan dengan komunikasi Islam, psikologi Islam, ekonomi dan semua yang dikaitkan dengan Islam. Pada asasnya Islam ini merupakan satu agama yang teraskan kepada prinsip Al-Quran dan Sunnah dan mematuhi semua hukum hakam yang telah ditetapkan, juga berlandaskan kepada akhlak Islam. Ini bermakna komunikasi Islam ni adalah komunikasi yang berasaskan kepada wahyu. Dan yang kedua ialah komunikasi Islam juga meliputi apa-apa yang kita sebut sebagai komunikasi barat, sedangkan dia tidak bercanggah dengan Islam pun. Teori barat dalam komunikasi massa, dalam komunikasi interpersonal communication, dalam usaha memahami manusia, semua itu merupakan komunikasi Islam juga. Sebenarnya kita tidak memisahkan di antara komunikasi Islam ini komunikasi barat. Mana-mana komunikasi yang diteraskan pada prinsip wahyu, itulah komunikasi Islam. Begitu juga dengan psikologi Islam, ekonomi Islam, yang orang berniaga mencari keuntungan, semua itu adalah ekonomi Islam. Semua adalah untuk projek untuk nak mendapatkan hasil, dan semua itu berlandaskan kepada prinsip Islam, maka itu adalah ekonomi Islam. Itu juga psikologi Islam. Kiranya dapat dalam ilmu barat ataupun dalam yang bukan dibuat oleh orang Islam, tetapi sekiranya apa yang digagaskan itu bertepatan dengan prinsip Quran, prinsip hadis, maka kita menerimanya sebagai satu psikologi yang bertepatan dengan Islam. Kerana ada dua perkara. Satu, dalam Islam ini ilmunya berteraskan kepada relation, wahyu. Yang kedua, teraskan kepada kajian manusia, akal manusia. Kalau terdapat dalam ilmu wahyu itu, kita sebut sebagai Quran, sebagai yang bertepatan dengan Islam, dan dia bersumberkan kepada wahyu, Quran ataupun hadis. Manakala sekiranya kita membuat kajian berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada usaha yang kita buat, tanpa ada disebut dalam wahyu pun, disebut dalam Quran pun, tapi kita buat pengalaman kita misalnya, yang tak bercanggah dengan Quran, yang tak bercanggah dengan hadis, maka itu adalah psikologi yang diterima dalam Islam. Bukanlah ni kalau dibuat oleh orang barat, kita sebut ini psikologi barat. Psikologi Islam di mana? Komunikasi Islam di mana? Ini yang perlu dijelaskan supaya kita faham dimensi komunikasi Islam itu luas, asalkan dia tidak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis, dan walaupun dia bersumberkan kepada pengalaman, bersumberkan kepada logik akal manusia, maka kita menerima sebagai satu komunikasi yang bertepatan dengan prinsip Islam. Sekiranya kita membezakan ini Islam bertanya datang di barat, maka dia adalah barat, maka kita khawatir dia akan membawa kepada sekularisasi, nanti membawa kepada pemikiran sekularisme. Bila kita mengaitkan tidak mengaitkan sesuatu perkara itu dengan dosa dan pahala, sedangkan semua perkara kalau kita buat bercanggah dengan hukum Islam, maka itu adalah mendapat dosa. Sekiranya kita buat perkara itu kalau kebaikan, maka dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita tengok makna komunikasi ini dalam bahasa Arab. Penggunaan yang ada yang dekat dengan bahasa Arab ialah ittisal. Kerana kita faham bahawa terjemahan daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain mungkin tidak dapat
memberikan erti yang sepenuhnya. Maklumlah terjemahan ini ada masalah, kerana satu-satu perkataan yang ada dalam satu bahasa, mungkin dalam bahasa yang lain ada satu perkataan yang tepat bagi menggambarkan makna dalam bahasa yang asal. Kalau dilihat dalam bahasa Arab ini, penggunaan yang ataupun perkataan yang paling dekat dengan perkataan komunikasi ialah ittisal. Namun ittisal ini membawa erti berhubung, ittasala, berhubung, wasala. Tapi kalau macam pun itulah perkataan yang lebih tepat ataupun yang hampir dengan perkataan komunikasi dalam bahasa Inggeris, dan inilah yang juga digunakan dalam bahasa Melayu, komunikasi ataupun dalam bahasa Arabnya sebagai ittisal. Perkataan ittisal ini berhubungan. Berhubung ni sebenarnya lebih luas lagi daripada komunikasi. Berhubung ni lebih luas. Alat perhubungan, termasuk juga kenderaan, itu semua muwasalat bahasa Arab. Maknanya dia lebih luas lagi daripada komunikasi bahasa Inggeris. Komunikasi dalam bahasa Inggeris lebih merujuk kepada bentuk ucapan kata-kata, dia terumpu ke arah situlah, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk isyarat-isyarat. Tapi kalau dalam bentuk kenderaan ni, biasanya dia tak termasuk dalam istilah komunikasi, dan komunikasi lebih banyak kepada bersifat kalam, kata-kata sama ada verbal ataupun non-verbal. Jadi ringkasnya dalam kita menggunakan istilah bahasa Arab ni, itu je istilah yang hampir dengan penggunaan komunikasi dalam bahasa Inggeris. Kita lihat dalam komunikasi Islam ada 3 aspek yang terdapat dalam komunikasi Islam ini. Mana-mana yang menepati 3 aspek ini kita tergolongkan dia dalam komunikasi Islam. Yang pertama, dia memiliki mematuhi hukum Islam. Yang kedua, dia memiliki nilai kebenaran. Dan yang ketiga, dia hendaklah berakhlak mulia. Jadi mana-mana komunikasi, sama ada yang dibuat oleh orang Islam ataupun disebut dalam Quran maupun yang tidak disebut dalam Al-Quran, maka itu adalah komunikasi Islam yang dibangunkan atas prinsip kedamaian, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Jadi aspek yang pertama ialah aspek mematuhi hukum, di mana aspek mematuhi hukum ini sekiranya ada perkara yang dilakukan bercanggah dengan hukum Islam. Sebagai contoh, dia mengumpat. Ini bukan komunikasi Islam. Sekiranya dia mengada-adakan benda yang tak ada, mengada-adakan maksudnya dalam bahasa Melayu orang panggil fitnah. Fitnah tak tepat. Kalau kita nak kata mengada-adakan, dalam bahasa Arab mengada-adakan ni disebut sebagai buhtan. Buhtan. Mengumpat dipanggil dengan riba. Jadi bila kita mengada-adakan berita yang tak ada, buat cerita, ini semuanya bercanggah dengan hukum lah. Ataupun kita punya perbicaraan boleh membawa kepada yang haram, seperti mana kita berbisik untuk mencuri, seperti mana kata-kata yang boleh mendorong kepada penzinaan, ataupun perkara yang membawa kepada menzalimi mana-mana orang lain. Semua ini adalah perkara yang bercanggah dengan hukum. Dia bercanggah dengan hukum, maka dia terkeluar daripada konteks komunikasi Islam. Dan yang kedua ialah dia berlandaskan kepada kebenaran. Mesti berlandaskan kepada kebenaran. Maksudnya maklumat yang disampaikan itu maklumat yang tepat, bukan maklumat yang salah. Maklumat yang kedua, maklumat itu mestilah yang betul, bukan yang palsu. Yang palsu beza salah dengan palsu. Salah memang benda itu memang confirm salah. Yang palsu ni nampak macam betul tapi salah. Ini yang palsu. Jadi maklumat yang Islam dan komunikasi Islam, sekiranya kita buat perkara yang betul, berlandaskan kepada kebenaran, maka kita akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah berlandaskan kepada akhlak, bercakap pada perkara yang baik, walaupun dia tidak menipu, walaupun dia tidak mencuri, walaupun dia tidak buat perkara yang boleh mendorong kepada menzalimi orang lain. Tetapi sekiranya dia bercakap itu bercakap dalam bahasa yang tidak baik, bahasa kotor, bahasa yang porno dalamnya, bahasa-bahasa yang caci maki, perkara-perkara ini tidak berlandaskan kepada akhlak Islam. Walaupun mungkin dari sudut kebenaran benar tu memang betul, dari sudut bercanggah dengan hukum tu tak ada yang bercanggah, tetapi dia bercanggah dengan akhlak Islam.
apakah persoalan akhlak? Kita perlu beza di antara hukum dengan akhlak. Kerana akhlak ni dia akan menggambarkan kesempurnaan yang ada pada seseorang. Sebagai contoh, ada perkara yang boleh kita lakukan itu perkara yang sesuai untuk dilakukan oleh kanak-kanak. Ni contoh yang saya selalu bagi ialah pakai seluar, pakai baju singlet, pakai baju singlet, ataupun pada juga pakai seluar separuh panjang. Separuh panjang ni maksudnya dia pakai seluar bawah lutut sahaja. Jadi kira yang pakai itu budak belasan tahun, pakai baju singlet, pakai seluar yang bawah lutut, pergi ke shopping mall, misalnya pergi ke pasar malam, pergi ke mana-mana di tempat umum, mungkin tak ada masalah. Tapi sekiranya seorang imam, sekiranya seorang yang dihormati buat pakaian seperti itu, bukan konteks, bukan kalau suka tu mungkinlah, jogging pakai yang itu mungkinlah, tapi sekiranya dia memakai pakaian yang baik, itu ada satu kesempurnaan yang ada pada dia dan menggambarkan akhlak yang tinggi. Sekiranya seorang yang mulia tak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah dengan nilai kebenaran, tapi buat perkara yang boleh menggambarkan akhlaknya yang buruk, bahasa-bahasanya yang buruk, yang tak patut untuk dikeluarkan oleh seorang yang mulia, maka ini bercanggah dengan akhlak. Jadi dalam konteks komunikasi Islam ini, dia menekankan tentang soal etika. Dalam komunikasi Islam, dia menekankan tentang soal etika, kerana Islam merupakan agama yang ada panduan daripada wahyu, dan juga dalam masa yang sama Islam juga menekankan tentang soal akhlak hubungan sesama manusia, supaya diungkapkan sesuatu perkara itu dengan sesuai mengikut keadaan orang, mengikut keadaan sasaran, dan ikut laras bahasa yang baik. Seterusnya dalam komunikasi Islam ini ada tiga dimensi, iaitu komunikasi manusia dengan Tuhan, dengan Allah SWT, dan yang kedua komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga ialah komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain. Kita ada hubungan kita dengan Tuhan, dan kita berdoa, kita sembahyang, kita mengadu dengan Allah Ta'ala. Ini komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam perkara ini sangat penting. Antaranya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, doa ul ibad, ataupun hadis yang lain juga disebut doa mukhul ibad. Doa itu adalah ataupun doa itu adalah ibadat. Ini bermakna doa ini satu perkara yang sangat penting dalam Islam. Dan ini terdapat dalam salah satu daripada bentuk komunikasi di mana manusia perlu berkomunikasi dengan Allah SWT dalam bentuk ibadat, khususnya dalam yang kita panggil dengan doa tadi, yang wujud dalam semua perkara. Yang kedua ialah hubungan manusia, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Ini dipanggil dengan intrapersonal. Dalam hubungan manusia dengan diri sendiri ini ada kita panggil dengan hadis. Kita bercakap dengan diri sendiri, bermonolog dengan diri sendiri, dalam bentuk muhasabah, dalam bentuk kita membuat koreksi diri sendiri, cakap tentang kelemahan diri sendiri. Ini ada yang kita panggil dengan intrapersonal. Islam ada perkara ini dipanggil dengan muhasabah. Yang tiga ialah hubungan sesama manusia, di mana hubungan sesama manusia ini ada dalam Islam, yang kita panggil dengan dakwah fardiyah, yang dalam barat istilahnya interpersonal communication. Dalam bahasa kita panggil dengan dakwah fardiyah, hubungan antara manusia dengan manusia dalam kumpulan yang kecil. Dan yang kedua, komunikasi massa. Mass communication ini ialah seorang bercakap, dan dia akan berhadapan dengan kumpulan yang ramai. Ini dipanggil dengan komunikasi massa. Dan yang ketiga ialah komunikasi dalam kumpulan. Komunikasi massa ni pada zaman dulu mungkin agak kurang, kerana apabila tiadanya alat dan teknologi, maka alat penyebaran itu mungkin tidaklah meluas. Tapi pada masa kini dengan wujudnya banyak teknologi, kita boleh bercakap dan boleh didengar oleh semua orang dalam masa yang sama. Dan satu medium didengar oleh mungkin boleh juta orang boleh mendengar. Ni mass communication. Dan yang ketiga adalah komunikasi dalam kumpulan. Kalau kita ni mungkinlah kuliah, dalam kumpulan yang kecil, satu orang bercakap dalam kumpulan, dalam kuliah, ataupun dalam pengajaran, ataupun dalam sembang-sembang dalam kumpulan yang kecil. Itu adalah juga hubungan dan komunikasi antara manusia. Dan semua ini terdapat dalam dimensi komunikasi Islam.
Dan yang keempat, dan komunikasi antara manusia juga ada komunikasi antara budaya. Antara budaya dulu zaman orang Muhajirin dan Ansar. Kita ni ada budaya Melayu, Cina, India, budaya Melayu, budaya Barat. Semua komunikasi antara budaya ini merupakan dimensi komunikasi antara manusia dan perlu untuk dipahami dan dibawa dimensi ini dalam bentuk hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terdapat 6 jenis qaul dalam Al-Quran. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan baligha. Ini 6 jenis qaul yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, qaulan sadida. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katalah perkataan yang tegas. Yuslih lakum a'malakum, dalam ayat yang surah Al-Ahzab. Jadi tegas ni dia kita lihat direct to the point, tak ada bengkak-bengkok, tak ada kona-kona, supaya jelas dan mudah dipahami, tegas dalam bahasa yang lain. Jadi ini juga yang disebut dalam dalam surah An-Nisa, di mana Allah Ta'ala memberikan ingat kepada kita, khususnya dalam konteks berhadapan dalam mendidik anak. Hendaklah waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, supaya mereka tidak meninggalkan zuriat yang lemah. Hendaklah mereka takut kepada Allah Ta'ala, waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka bercakap dalam perkataan yang tegas, direct, supaya dapat dipahami dengan baik. Ini dalam surah An-Nisa. Jadi ringkasnya, sadida ni perkataan yang tegas, tepat, direct to the point, dan mudah untuk dipahami lah. Dan yang kedua ialah qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufanya kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakitkan hati dan juga tidak membuka ruang fitnah. Sebagai contoh dalam ayat Quran disebutkan, wa idza hadara qismata ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin datang ke majlis agen harta pusaka, hulurkanlah sedikit harta dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini kata adab. Bila kita beri, janganlah beri kemudian kita mengungkit-ungkit. Ini tidak baik dan boleh menyakitkan hati. Itu juga dalam ayat Quran yang menjelaskan tentang akhlak kepada isteri-isteri Nabi, yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai isteri-isteri Nabi, jangan kamu jadi seperti mana isteri-isteri yang lain. Kamu bukan seperti mana isteri-isteri yang lain. Jika kamu takutkan Allah, maka oleh kerana itu jangan kamu fala takhda'na bil qaul, janganlah kamu berbicara lemah lolai, bicara yang mungkin boleh menimbulkan fitnah. Fayatma'al ladzi fi qalbi marad, dan sekiranya kamu berbicara yang demikian itu akan orang yang mempunyai penyakit hati ni mungkin akan terpedaya, terpesona, ataupun adalah boleh membawa kepada ruang fitnah. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan hendaklah kamu kata dengan kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang baik. Maknanya kata-kata yang tidak membuka ruang fitnah, tidaklah berkata mengada-ngada, menyengi. Itu yang ditegur kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik, tidak membuka ruang fitnah, tidak mengungkit, dan tidak membawa kepada kesudahan yang tidak baik. Yang ketiga ialah qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Mulia ni kita kena faham bahawa mulia ini, dalam bahasa Melayu ni ialah mulia, ataupun dalam bahasa Arab mulia ni ialah orang yang merendah diri, ialah orang yang sanggup bekerja untuk orang lain, bersusah payah kerana orang lain. Seorang yang mulia, seorang yang mempunyai banyak jasanya. Jadi ini yang disebut wa qul lahum qawlan karimah. Jadi
Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada dua ibu bapa, dan hendaklah berkata kepada mereka kata-kata yang mulia. Maksudnya kita minta maaf, kita ialah orang yang telah berjasa kepada kita, kita ucapkan dengan perkataan yang penuh hormat. Ini qaulan karimah, yang kita memuliakan dia sebab dia banyak jasa kepada kita, dia banyak berusaha payah. Maka kita berkata kepada mereka kata-kata yang baik. Dan janganlah mengatakan fala taqul lahum uffin, janganlah kamu mengata ataupun membentak, mengherdik mereka. Sebaliknya kata-kata yang memuliakan mereka. Ini qaulan karim. Yang seterusnya ialah qaulan maisura, kata-kata yang ringkas, mudah difahami, dan tidak tidak berbelit-belit, tidak berbelit-belit. Wa imma tu'ridan, dalam ayat surah Al-Isra, wa imma tu'ridan anhu tigha'a rahmatin min rabbi tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ini ayat ni cerita tentang sekiranya ada orang yang susah datang kepada kamu, jadi kamu tak nak bagi, tu'ridan anhu, kamu tak nak bagilah sebab macam-macam sebab lah, mungkin kita pun tak ada duit sananya, mungkin tak bagi pun macam dia pun macam meminta-minta sangat kan. Faqul lahum qawlan maysura, katalah kepada mereka kata-kata yang bukan kata yang pantas, kata-kata yang ringkas, dan mudah difahami. Dia kata tidak menyakitkan hati, dan kata-kata yang boleh untuk mereka faham. Ini kita tak bagi, dan memberikan harapan yang palsu. Dan yang terakhirlah qaulan layyina, kata-kata yang lembut, bukan marah ataupun yang bersifat caci maki. Allah Ta'ala berfirman, wa faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Katalah kata-kata yang lembut, mudah-mudahan Fir'aun itu dapat ingat ataupun dapat takut kepada Allah Ta'ala. Bila berjumpa dengan Fir'aun pun Allah Ta'ala minta supaya Nabi Musa dan Harun berkata dengan kata-kata yang lemah lembut, layyinah, lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan dapat takut. Layyinah ni lembut, bukan kata-kata yang marah, bukan kata-kata yang mengherdik, bukan kata-kata yang bersifat caci maki. Dan yang terakhir ialah qaulan baligha. Qaulan baligha ni ialah sekarang ni dalam bahasa kita ialah menggunakan kata-kata yang padu. Kata-kata yang padu ni ialah sedikit tapi sampai, padulah. Allah Ta'ala menggunakan ayat ini minta supaya kita katakan ni kepada siapa? Kepada orang munafik. Kepada orang munafik ni yang terakhir ialah qaulan baligha, kata-kata yang padu. Dalam bahasa sekarang ni disebut sebagai padu lah. Baligh ni sampai, maksudnya boleh sampai kepada apa kita panggil, boleh sampai kepada sasaran tu dengan sampai menyentuh hatinya lah. Kata-kata yang padu. Ada juga orang sebut kata-kata yang sentap. Mungkin juga, tapi bagi saya bukanlah sentap, yang boleh padu, yang boleh menyentuh hati. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka yang Allah Ta'ala tahu apa yang terdapat dalam hati mereka, yang terdiri daripada orang munafik. Fa'arid anhum, maka berpalinglah, tak payahlah sembang-sembang dengan mereka. Wa'izhum, kalau ia pun nak bagi, berilah pengajaran, mau'izah kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim, dan katakanlah pada diri mereka kata-kata yang baligh, kata-kata yang padu. Dan kita sini ialah padulah, dan juga boleh dikatakan kata-kata yang berbekas pada jiwa mereka, yang boleh sampai, sama ada sentap ke ataupun yang menyentuh hati. Buatlah supaya dapat sampai kepada mereka. Jadi ini adalah 6 perkara, 6 dimensi jenis qaul dalam
yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Apa yang penting yang kita ingin ketengahkan dalam kuliah pada kali ini ialah dimensi yang terdapat dalam komunikasi Islam. Komunikasi Islam ni bukanlah satu komunikasi yang apa kita sebut yang mesti terdapat dalam Al-Quran sahaja, tapi ialah komunikasi yang juga yang boleh diusahakan oleh kita manusia berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada pergaulan kita yang kita mencari kata-kata yang boleh menyentuh hatinya, yang beretika, yang berakhlak mulia, yang tak bercanggah dengan mana-mana hukum, yang berpegang dengan prinsip kebenaran. Maka inilah yang kita sebut sebagai komunikasi Islam. Maka dimensi komunikasi Islam di sangat luas, asalkan bertitik tolak daripada 3 perkara yang kita telah pun senaraikan ini. Maka apa-apa yang disebut sebagai komunikasi barat, komunikasi yang bercanggah dengan Islam, itu adalah kita tolak. Dan sekiranya yang sampai kepada kita teori komunikasi barat, mascom yang mereka buat, interpersonal communication yang mereka telah gagaskan idea-idea mereka bagaimana untuk memberikan suatu komunikasi yang berkesan, maka sekiranya tak bercanggah dengan 3 prinsip yang disebutkan ini, maka kita terima sebagai komunikasi Islam. Allah alam, terima kasih banyak atas perhatian dan juga atas mengikuti kuliah sehingga ke akhirnya. Allah alam, aku qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.